Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama kita bersyukur dapat lagi kita bersama-sama dalam live ini daripada Rumah Ngaji Barakah, dan saya biasa Ustaz Suhadiman akan menyampaikan sedikit kuliah Zuhur pada petang ini. Dan hari ini kita telah masuk hari yang ke-8 lockdown, dan Malaysia masih lagi seperti mana negara-negara lain dunia ini dilanda wabak COVID-19 ataupun coronavirus yang telah masuk bulan yang ketiga dan hampir masuk bulan yang keempat. Dan kita baru saja diberitahu di mana Yang Amat Berhormat Menteri telah mengumumkan tadi bahawa kita masih lagi diminta perintah larangan berkumpul ini ataupun dilarang untuk kita keluar dari rumah ni, ditambah lagi sehingga 14 April. Dan ini menjadikan kita begitu resah, gelisah, dan bagaimana untuk kita mengisi masa lapang kita selama 14 hari yang hampir berlalu, dan nak ditambah lagi 14 hari untuk kita lockdown ini. Maka sebab itu saya mengambil kesempatan sini bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan mencari ataupun kita mengisi masa untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, hari ini kita dilanda berbagai-bagai musibah, dilanda berbagai-bagai wabak dan sebagainya. Dan COVID-19 agaknya bilalah akan reda, bilalah agaknya akan ianya terhenti dan kita boleh aktiviti, menjalankan aktiviti setiasa di luar rumah kita, bekerja, berniaga, belajar, beraktiviti, bersosial. Dan kami daripada Rumah Ngaji Barakah ni amat duka cita jugalah, namun takdir Allah Ta'ala ini mengatasi segala-galanya. Hampir 2 minggu Rumah Ngaji Barakah ini tidak dapat beraktiviti, dan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan belajar, sama-sama mengaji dan sama-sama kita mencari ilmu. Dan ditambah pula lagi 14 hari lagi, insya-Allah sama-sama kita berdoa moga-moga hari yang kita alami hari ini akan ada penghujungnya. Maka sebab itu sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Jangan kita tinggalkan solat hajat. Setiap hari kita tunaikan solat hajat. Jangan kita lupa untuk berdoa. Kita sama-sama berdoa, hari-hari kita berdoa, mohon daripada Allah SWT agar memberi keampunan kepada kita dan memperkenankan doa kita yang selama ini kita mohon agar wabak COVID-19 ini dihentikan, diredakan, selamatkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah bumi Malaysia ini daripada landaan wabak COVID-19 ini. Dan jangan lupa juga kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling kurang 10 kali pagi, 10 kali petang. Sama-sama kita berselawat. Dan hendaklah kita juga jangan lupa bertaubat. Kita banyak melakukan dosa, kesalahan, dan mungkin kita juga terpalit dalam melakukan maksiat. Maka sebab itu mungkin Allah Ta'ala melandakan seluruh dunia hari ini dengan satu wabak yang tidak kita dapat lihat, tetapi ia cukup cepat membawa. Mungkin disebabkan itu, mungkin wallahu a'lam. Dan jangan lupa juga kita mengaji, jom kita mengaji. Maka sebab itu hari ini saya suka untuk memberikan sedikit tazkirah berhubung dengan membersihkan diri dan hati. Dan kita sepatutnya orang Islam hari ini tidak begitu gunah gelanda dengan keadaan wabak
COVID-19 dengan bersihkan diri kita, kerana setiap hari paling kurang kita menyucikan tangan kita, muka kita, kaki dan juga rambut kita 5 kali sehari. Maka bersihlah tangan kita ini. Dan ditambah lagi dengan sanitizer. Maka tentulah kebersihan itu akan sentiasa bersama-sama dengan kita, dan dengan kebersihan itu akan menghindarkan kita daripada wabak ini. Maka kerakkanlah kita mengambil wuduk. Kerakkan mengambil wuduk. Kita sama-sama berwuduk. Selain daripada kita berwuduk untuk solat fardu, kita berwuduk untuk solat sunat, kita berwuduk untuk memegang Al-Quran, dan kita sentiasa bersih. Maka sebab itu kita sucikan diri kita. Dengan kita mandi, membersihkan diri kita mandi. Tetapi ada satu lagi yang perlu kita bersihkan diri kita, iaitu hati kita. Kita perlu bersih hati kita. Maka sebab itu dalaman kita ni, rohani kita ni perlu dibersihkan. Allah Ta'ala kata bahawa innallaha yuhibbut tawwabin wal mutatahhirin. Allah Ta'ala itu suka orang bertaubat dan suka yang mensucikan diri. Hari ini kita lebih fokus kepada menyucikan diri fizikal, diri kita, pakaian, rumah ataupun kawasan rumah kita dan juga kereta dan sebagainya. Hari-hari kita mengambil berat tentang ataupun kita mengutamakan tentang fizikal. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita bukan sahaja diminta untuk membersihkan diri. Di mana kita juga diminta untuk membersihkan hati, menyucikan hati kita ini. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam menyucikan diri kita ini, ada perkara yang mengotorkan hati kita. Sebagaimana kalau badan kita dikotor oleh najis, mungkin kotoran-kotoran yang kita dapat daripada hujan lumpur dan sebagainya. Ketika kita pergi berkebun, kita pergi bersukan, kotor. Tetapi hati kita ni tuan-tuan dan puan, kekotoran kita itu datangnya daripada nafsu. Nafsu itulah menyebabkan kita ni kotor. Maka sebab itu selama ini kita duk cerita tentang syariat, cerita tentang akidah, cerita tentang amalan-amalan, kita cerita tentang ibadat dan sebagainya. Tetapi kita terlepas pandang menceritakan tentang tasawuf. Di mana ilmu tasawuf ini dia menceritakan tentang nafsu. Dan kita tahu bahawa nafsu kita ni banyak. Ada 7 jenis nafsu. Hari ini saya nak cerita tentang 2 dulu. Yang pertama yang ada pada kita ni, yang kotor, yang kita kotor ni, yang menyebabkan kita ni bakhil, kita dengki ke orang, bodoh, sombong, kita suka marah, cinta dunia, kita suka melakukan perkara-perkara yang jelek, yang hina, yang maksiat dan sebagainya. Kerana dalam jiwa kita ni ada satu namanya, nafsu itu namanya nafsu amarah. Nafsu amarah. Sesungguhnya jenis nafsu ini, ia selalu suka kepada perkara yang buruk. Saya tinggallah satu tuan guru hubungan jenis, dia kata macam mana kita nak kenal diri kita ni berada di tahap nafsu amarah ni. Dia kata bahawa nafsu amarah ni kita umpamakan begini, dia kata. Kita buat baik itu sikit persen dia daripada kita buat jahat. Contohnya jahat kita itu 80%. 20% je baik. 20% je. Itu contoh. Maknanya besok kalau kita masih lagi berada di tahap nafsu amarah ini, ditakdirkan kita mati dan kita timbang amalan kita, maka tentulah berat amalan buruk kita. 80 buruk, 20 baik. Maka kalau sekiranya amalan jahat kita berat daripada amalan baik, tentulah ke neraka. Nauzubillah. Ini cara ringkas, simple nak cerita tentang. Kalau tuan-tuan nak lebih detail lagi berhubung dengan ini, kena masuk kelas lah. Iaitu cerita tentang tasawuf, ilmu tasawuf ni. Ilmu tasawuf ni mana cerita tentang hal mati. Mati pula. Cerita tentang nafsu. Kita ni kan, berapa ramai baik. Ini orang tak tahu derma, tak mau derma baik. Kan? Dengki. Nampak orang senang sikit, kita rasa iri hati, kita rasa sakit hati, kita rasa kita ni dihina dan sebagainya. Lepas tu bodoh sombong pula. Diajar tak mau. Ini orang kata, orang Melayu kata bahawa bodoh
tak dapat diajar, cerdik, tak dapat diikut. Ni dia. Ni amarah ni. Sombong. Lepas tu, cepat marah. Marah hari tu, marah hari ni. Dan saya sebut tadi bahawa cinta dunia. Hari ni kita cinta dunia. Banyak perkara yang kita tinggalkan, mengutamakan dunia. Tengok dalam perintah apa ni, orang kata PKP apa, perintah kawalan pergerakan ni. Orang kata jangan pergi keluar, pergi juga. Kan? Cari entah benda-benda je kadang-kadangnya. Kan? Apa salah duduk di rumah? Zikir ke? Sedap cakap ya. Zikir ke, mengaji ke, kan? Dan sebagainya tak. Berselawat ke ataupun baca buku. Baca handphone pun tak apa dah. Tengok Facebook ke, main WhatsApp dan sebagainya. Tapi untuk kebaikan lah. Sampaikan berita yang benar. Ni jangan berita fitnah. Kita ni banyak kita fitnah ni. Macam-macam cerita hal keburukan orang lain. Hal kelemahan orang lain sebagainya. Hari ni fitnah banyak. Contoh kan hari ni. Dalam WhatsApp ni. Hujung jari je. Dulu fitnah di hujung lidah. Sekarang fitnah ni, tipu ni di hujung jari. Dan tak rasa takut pun. Apabila kita memviralkan perkara yang kita tak pasti. Kadang-kadang kita request dan sebagainya. Ni, cinta dunia. Tak susah sangat. Nak sembahyang sunat pun susah. Nak mengaji pun susah. Maka sebab itu, kita berumah mengaji barakah ni, kita buka kelas mengaji. Supaya tuan-tuan dapat datang belajar mengaji bersama-sama dengan kami. Tanyalah peserta-peserta mengaji tu macam mana keadaan dan juga suasana aktiviti kita mengaji di rumah mengaji barakah itu. Dan yang paling malang sekali kita ni, sifat amarah ni, nafsu amarah ni ada dalam diri kita ni. Kita suka melakukan perkara-perkara yang jahat. Yang nak sebut maksiat tu mungkin teruk sangat kan. Tapi itulah dia. Kalau tengok Facebook, tengok benda yang tak baik. Tengok internet dan sebagainya. Itu secara ringkas lah. Maka sebab itu tuan-tuan, di mana nafsu amarah ni dia duduk di tengah-tengah antara kedua kening. Tu. Sehingga ahli yang menggunakan zikir kepada Allah supaya dia dapat menghilangkan perkara amarah ni, maka dia kena banyak zikir. Supaya dia dapat hidayah, dia dapat inayah, dia dapat rahmat. Tadi cerita amarah macam mana cara kita nak mengatasinya, iaitu kita berzikir, kita berdoa, dapat yang sebagainya, dan kita tinggallah kita punya watak-watak mazmumah tu, dan akhirnya insya-Allah kita akan dapat watak-watak yang mahmudah. Maknanya amarah ni dia punya sahsiah dia mazmumah. Banyak mazmumah daripada mahmudah. Kemudian yang kedua ni ialah dipanggil nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Allah Ta'ala firman bahawa aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah dengan jenis nafsu dalam Islam yang amat menyesali diri sendiri. Maknanya lawamah ni dia menyesal diri sendiri. Dia menyesal. Ni dia menyesal. Maknanya dia buat baik. Dia buat baik dan juga menyesal kenapa dia tak buat baik. Macam hak yang amarah tadi, dia buat jahat langsung dia tak menyesal. Dia tak rasa bersalah, dia tak rasa dia berdosa, dia tak rasa dia akan dibalas dengan kejahatan. Itu amarah ni maknanya masalah kita. Masalah kalau kita meletakkan diri kita ni di duduk tempat yang pertama ni, nafsu yang pertama ni, nafsu amarah ni. Kita pergi ke kedua lawamah ni tahan sikit lah. Maknanya dia ada yang menyesal. Kalau buat jahat tu dia rasa, ngapalah kau buat gitu tadi, gitu. Kalau dia menipu orang, dia menyesal. Walaupun dia tak berapa berani juga nak khabar jumpa dengan tu hari semalam saya nipu awak, tapi sekurang-kurangnya dia memohon Allah SWT supaya dia diampunkan dosa menipu tadi. Jadi dia lebih banyak kepada menyesal. Dia menyesal dan dia suka cuba mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nama begitu
Namun begitu, orang yang berada dalam tahap lawamah ini, dia juga masih suka kepada kesenangan dunia. Masih juga suka menipu, suka menganjing. Suka mengumpat. Orang panggil membawa sekarang ni. Bukan membawa. Membawa ni nampak sedap sangat tak? Foto orang bawa sedap kayaknya. Tapi mengumpat, Nabi kata bahawa seumpama dia makan daging saudara dia. Seumpama dia makan daging saudara dia. Maknanya dia bukan membawa, dia mendaging. Dia makan daging saudara dia. Ni. Jadi, dia suka meribah ni, dia suka mengumpat. Dan mengumpat ni satu perkara yang sangat tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Dan siapa pun tak suka. Kalau orang mengumpat kita, suka tak? Tak suka kalau mengumpat kita. Gitu juga kita. Kalau kita mengumpat orang, kita kena rasa bahawa orang tengah mengumpat kita sekarang. Dia dua je tuan-tuan rompat. Kalau kita cerita ke orang ni, kalau cerita tu betul, memang betul. Memang kita cerita tu dia gini, dia gitu, dia gini. Memang betul yang berlaku pada dia tu. Kayaknya itu namanya mengumpat. Walaupun betul. Kita kata, dia tu gemuk lah, dia tu panjang lah, dia pendek lah, dia macam-macam. Dia suka itu, itu mengumpat namanya. Tapi, kalau kita cerita tu benda tu tak betul, jadi fitnah. Dua-dua tak betul. Kalau kita cerita orang namanya mengumpat. Kalau cerita tu betul. Kalau cerita tu tak betul, fitnah. Maknanya lebih baik kalau kita tinggalkan. Hari ni kita tulis dalam WhatsApp. Tulis orang tu gini, gitu, gini, gitu, gini. Memang kita betul gitu. Tapi sebenarnya itu ialah mengumpat. Kita tulis macam-macam. Oh, menteri tu gini, wakil rakyat tu gini, tumpat tu gini, imam tu gini, ustaz tu gitu tak? Memang betul ustaz tu gitu. Tapi kita mengumpat dia. Memang betul saudara mara kita gitu, kawan kita gitu. Tapi itu namanya mengumpat. Dan malang sekali kalau lah benda tu tak betul, lah jadi fitnah. Kan? Fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah ni lebih berat daripada membunuh. Keknya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak heran lalu orang sekarang ni. Macam-macam dia bawa cerita dalam Facebook dia. Dalam Facebook, dalam WhatsApp, dan Twitter. Maki hama orang, mencerca orang. Mengata orang. Macam-macam. Jadi sebab itu kita tinggalkan. Maknanya, walaupun dah naik lagi tingkat dah menyesal dan sebagainya. Tapi masih lagi suka mengumpat. Lepas tu riak. Dia riak. Dia apa? Dia suka menunjuk-nunjuk. Aku ada itu, aku ada ni, aku buat itu, aku buat ini, macam-macam. Riak. Dia mempamerkan, dia menunjukkan. Macam-macam. Dia riak, tunjuk-tunjuk orang. Kalau dia ada harta banyak, harta apa, tak kira lah. Semua orang tahulah riak ni. Makna riak ni perkataan ra'a, tunjuk, melihat. Kan? Nampak. Dia menampakkan bahawa dia baik. Dia lah suka tolong orang. Dia lah suka hantar barang, tolongan orang. Hantar stok Facebook dia. Tunjuk gambar dia. Sana kemari. Kalau dia pergi umrah, dia selfie. Tu kan. Dia riak. Pergi sana dia selfie. Situ selfie. Nak tunjuk orang. Tak. Amalan baik kita ni. Ibadat kita ni. Kita tunjuk ke Allah Ta'ala. Jangan tunjuk ke orang. Orang dia tak boleh bagi apa-apa. Dia puji kita pun kita makin riak lagi. Kita tunjuk ke orang. Jangan tunjuk ke orang. Kita tunjuk kepada Allah Ta'ala. Jangan tunjuk ke orang. Tunjuk ke orang. Hapus amalan kita. Tunjuk ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan beri bertambah-tambah lagi. Allah kata bahawa siapa yang bersyukur pada dia akan tambah lagi kesyukuran tak? Tu. Jangan riak. Kemudian orang ni dia suka menzalimi orang lain. Suka menganiayai. Maknanya berat juga ni. Lepas tu lupa pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang tinggal semayang sebagainya. Bercakap bohong. Lepas tu dia ujuk dan sebagainya. Jadi maknanya masih lagi dalam kategori banyak amalan jahat. Kalau tadi 80% jahat, 20% baik, tahan sikit lah. Mungkin 60% jahat, 40% baik. Tapi masih lagi banyak kejahatan. Mana kalau timbang besok, masih jahat lagi berat. 60% jahat, 40% baik. Kan? Dan tadi kalau kita lihat bahawa kalau nafsu ammar itu duduknya di antara celah, di antara dua kening. Dan nafsu lawamah ni diduduk di antara dada kiri. Kira-kira 2 jari di dada kiri. Tu. Ni dia. Dia duduk sebelah kiri. Yang ni jenis nafsu dalam Islam yang mulia. Jauh lagi nak sampai ke situ. Maka sebab itu,
yang tidak habis-habis orang yang duduk dalam lawaman ni, alhamdulillah dia menyesal diri dia kan. Dia ada rasa sesal lah nak bertaubat dan sebagainya. Maka sebab itu dalam Islam ini untuk mengatasinya kena banyakkan buat ibadat. Taat, menyesal dan sekurang-kurangnya kita sentiasa bertaubat, beristighfar. Sebelum subuh kita beristighfar. Nabi pun istighfar 1 kali. Kan? Nabi pun beristighfar 1 kali. Maka sebab itu kita kena beristighfar banyak. Jadi saya rasa itulah 2 dulu. Dua. InsyaAllah kalau ada kelapangan besok kita sambung. Jenis nafsu yang ketiga dan yang keempat. Jadi untuk itu saya ambil kesempatan sini dari saya pada rumah ngaji Barakah ni. Kita ada beberapa program yang sepatutnya buat. Pada 4 bulan ni kita ada program derma darah. Tapi kita tunda. Saya difahamkan tadi kita telah bincang dengan hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh, kita tunda pada 15 hari bulan 5. 15 hari bulan 5 bulan puasa. Bukan, 14 hari bulan 5. Bukan 14 bulan 5. Hari Khamis, malam Jumaat. Itu hari bulan puasa. Start pukul 6 petang sampai pukul 11 malam. Jadi kita boleh situ datang, kita sambil derma darah, lepas tu kita berbuka puasa bersama-sama. Kita berbuka puasa bersama. Lepas tu yang keduanya, kita ada program lain dan tentunya aktiviti harian kita mengaji kelas fardu ain ditutup sehinggalah pada selepas 14 bulan ataupun selepas pengumuman daripada pihak berwajib bagaimana keadaan kita akan datang. Jadi saya sekali lagi beritahu dan menyerulah kepada semua rakyat Malaysia, khususnya sekitar Temeloh ni, duduk di rumah lah kan, duduk di rumah lah supaya kita boleh membantu. Kena ingat bahawa apabila kita ni terjangkit, lepas tu kita bawa kawan lagi, kita penyebab. Maka mana keadaan kita jadi penyebab punca kepada ni, akan memberikan suatu mudarat pada orang lain. Menjadi masalah pada orang lain, menjadi kesukaran kepada orang lain. Jadi minta sama-sama kita, orang panggil sporting lah kan. 14 hari je, bukan lama sangat kan. Besok kita bolehlah, maknanya dengan 14 hari ni kita mungkin orang kata berakit-rakit dahulu, bersenang-senang berenang-renang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian kan. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. InsyaAllah. Itulah yang saya mohon kerjasama kita supaya duduk di rumah. Stay at home. Wallahu a'lam. Saya minta maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.